أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Maryam ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Tak dengar suara ni? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi kajian kita ayat yang ditinggalkan 2 minggu yang lalu. Kita sampai kepada ayat yang ke-12 daripada surah Maryam. Dan sebagaimana yang biasanya saya terjemah terlebih dahulu. Wahai Yahya, pegang teguh oleh kamu akan kitab ini. Dan telah kami berikan kepadanya hukum padahal dia masih lagi kanak-kanak. Wa hananan min ladunna.
yang mana hikmat yang terus datang daripada kami dan kebersihan, dan adalah dia orang yang bertakwa dan dia berbakti kepada dua orang tuanya, dan dia tidak sombong dan tidak melakukan maksiat. Selamat sejahtera atasnya ketika mana dia dilahirkan dan ketika mana dia meninggal dunia dan ketika mana dia dibangkitkan. Dan ingatlah oleh kamu dalam kitab ini, yang ini di dalam Al-Quran, perihal Maryam yang telah memisahkan diri daripada ahli keluarganya ke tempat, iaitu di sebelah selatan, utara, timur. Fattahadat min dunihim, lalu dibuatnyalah, yakni tempat berlindung. Lalu kami kirim kepadanya roh kami, yakni malaikat Jibril, menyerupa kepadanya sebagai seorang manusia yang sempurna. Maka berkatalah dia, yakni Maryam, sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhan yang pemurah daripada kamu, andai kata kamu orang yang bertakwa. Maka dia berkata, yakni malaikat Jibril, sesungguhnya aku adalah utusan daripada Tuhan kamu yang akan menganugerahkan kepada kamu seorang anak laki-laki yang cerdik. Maka berkatalah dia, yakni Maryam, bagaimana kiranya aku memperolehi seorang anak laki-laki padahal aku tidak disentuh oleh manusia, oleh seorang laki-laki, dan aku bukan perempuan sundal. Maka berkatalah dia, yakni malaikat, demikian itulah Tuhan kamu telah berfirman, baginya adalah mudah untuk dijadikannya bagi manusia sebagai satu tanda, sebagai rahmat daripada kami, dan adalah urusan telah diputuskan. InsyaAllah ta'ala itulah terjemahan daripada ayat yang sama-sama kita telah baca tadi. Kemudian daripada itu, sebelum saya huraikan ayat yang sama-sama kita baca ini, terlebih dahulu saya ingin mengulang kajian kita 2 minggu yang telah lalu, yakni yang kita ambil daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyaral anbiya la nurisu ma taraknahu fahuwa sadaqatun. Al-ulama warasatul anbiya wal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasahul ilma, yang artinya kami golongan para nabi-nabi tidak meninggalkan akan harta, tidak mewariskan akan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sebagai sedekah. Bermula ulama itu pewaris daripada nabi-nabi, yang mana nabi-nabi itu pula dia tidak meninggalkan akan wang ringgit, tetapi mereka meninggalkan akan ilmu. Daripada hadis inilah yang mana kita ikuti pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin wa warisa Sulaiman Dauda. Qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahu fadlun mubin. Wa husyira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtifannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yash'urun.
fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Surah An-Naml daripada ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-19 kalau nak rujuk tengok. Yang artinya, sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Daud dan Sulaiman akan ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada Daud dan juga Sulaiman akan ilmu. Keduanya telah berkata segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan bagi kami akan ilmu. Telah dihimpunkan bagi Sulaiman akan tenteranya yang terdiri daripada yakni jin, manusia dan juga burung. Dan seterusnya terjemahan saya tidak bacakan lagi. Yang mana daripada ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah limpah kurniakan kepada dua orang nabinya, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Yakni yang pertama iaitu beliau berdua telah menjadi raja daripada kaum Bani Israel. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan iaitu nikmat kenabian dan juga rasul. Yang mana kedua-duanya telah memiliki itu dengan adanya kekuasaan yang ada pada mereka, maka mereka iaitu bukan sekadar dapat mengerjakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mereka telah memerintahkan kepada seluruh daripada orang yang di bawah kekuasaannya. Di sini dapatlah kita memahami bahawa kekuasaan adalah sangat penting. Ya, dengan kekuasaan boleh melakukan apa yang dikehendaki. Tapi ada orang yang berkata bahawasanya ya, kekuasaan tidak perlu asal kita dapat melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Sebenarnya hendaklah kita fahami ada di antara yang mana kita memerlukan kekuasaan, kerana dengan kekuasaan itulah dapat kita melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama telah membahagikan syariat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad iaitu 4 rubuk. Perhati ya, ada 4 rubuk. Pertama ialah rubuk ibadat dengan arti kata yang khusus. Ya, sebab ibadat itu dengan arti kata umum, setiap daripada apa juga yang kita lakukan, kalau kita niatkan kerana Allah, maka kita akan mendapat pahala. Sampai membuang ranting di tengah jalan, batu di tengah jalan, kita niatkan kerana Allah, maka kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan tadi, arti kata ibadat dengan khusus ialah bersembahyang, berpuasa, zakat, fitrah dan juga haji. Itu maknanya ibadat dengan arti kata yang khusus. Yang kedua ialah muamalat. Muamalat kita maklum bahawasanya hubungan di antara manusia dengan sesama manusia, iaitu pinjam meminjam, gadai mengadai, hutang piutang, sewa menyewa, itu adalah muamalat di antara hubungan di antara sesama kita, ya manusia. Yang dikatakan ibadat kita sebutkan tadi dengan arti kata yang khusus, yang umum. Maka kalau kita belajar ilmu fiqh sejak daripada fiqh yang paling kecil sampai kepada kitab fiqh yang besar, kitab Iqnaq, I'anatul Talibin, kitab Tuhfah, semua
dimulai awal kita buka saja kita belajar, iaitu ilmu taharah, bersih. Lepas tu bersembahyang, kemudian belajar zakat fitrah dan juga haji. Sebab itu yang dikatakan ibadat. Yang kedua ialah muamalah. Muamalah yang saya sebutkan tadi, pinjam meminjam, gadai menggadai, hutang piutang, sewa menyewa, itu adalah muamalah, hubungan di antara manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga ialah munakahat. Munakahat, nikah, kahwin, cerai, talak, rujuk, itu adalah dalam bab nikah munakahat. Yang ketiga ialah jinayat. Jinayat ialah berkenaan dengan hukum, iaitu hudud. Yakni di dalam Al-Quran disebutkan yang pertama, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ibatun min al-akhir. Yang artinya bermula orang penzinah perempuan dan juga penzinah laki-laki, maka hendaklah dikenakan sebat 100 kali sebatan. Dan janganlah engkau timbul rasa belas kasihan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah disaksikan ketika menjalankan hukuman itu segolongan daripada orang-orang yang beriman. As-sariqatu was-sariqah faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka hendaklah dipotong tangan mereka. Jadi ini berkenaan bab jinayat. Saya dah sebutkan tadi, yang mana kalau nikah kahwin hubungan yakni sesama kita, tetapi kalau bab jinayat tidak akan dapat dilaksanakan melainkan kita memegang tapuk pemerintahan. Padahal hukumnya wajib, sebagaimana wajib kita sembahyang. Wajib kita sembahyang, wajib kita melaksanakan juga syariat. Nikah kahwin pun hendaklah kena mengikut syariat Islam. Begitu juga pinjam meminjam, gadai menggadai, sewa menyewa pun hendaklah mengikut syariat Islam. Demikian juga iaitu berkenaan dengan hukum, yakni jinayat, wajib dilaksanakan, iaitu mengikut hukum yang ada termaktub di dalam Al-Quran. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, bahawasanya ada di antara yang kita perlu memegang akan hukum. Sebab itulah berkenaan dengan pemerintahan, kita wajib berpolitik. Kalau orang kata politik tak, kita tak payah, asal kita dapat beribadat. Sebenar pendapat itu adalah salah. Politik adalah wajib kita kerana memilih akan pemimpin, yang mana pemimpin itu hendak kepada melaksanakan akan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, belum lagi saya bicara ayat yang kita baca tadi Kemudian daripada itu, di mana dalam ayat yang kita baca, yang saya bacakan tadi, Allah menyebutkan wa atainahul hukma, yang mana Allah datangkan hukum, yakni datangkan ilmu. Ilman Tuhan Allah sebut, iaitu ilman, bukan al-ilmu. Artinya Tuhan Allah sebut al-ilmu. Tuhan Allah sebut al-ilm. Ilmun. Maknanya sirah nakirah, bukan makrifah. Artinya Tuhan Allah anugerahkan pada Daud dan juga Sulaiman, iaitu ilmu yang sangat banyak. Orang nak jadi pemimpin mestilah banyak ilmu pengetahuan melebihi daripada orang yang dipimpin. Jadi Nabi Daud, yang mana beliau telah menguasai, dapat membuat akan baju besi, kerana tentera beliau adalah sangat banyak. Kalau kita lihat di dalam TV cerita yang mana askar, iaitu pada zaman dulu pakai baju besi. Yang memulakan pakai baju besi adalah Nabi Daud AS, kerana beliau dapat menundukkan akan besi sehingga boleh membuat akan baju besi.
Sebelum daripada itu, maknanya orang tidak ada pakai baju besi, iaitu menjadi prajurit ataupun menjadi askar. Dan kita pernah juga melihat, ya, ada di antara keris yang dibuat ratusan tahun dulu, yang mana kita nampak bekas daripada tangan. Artinya orang tidak menggunakan akan api, tapi menggunakan tangan. Ini maknanya mungkin orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat dengan Allah. Sebab itulah mereka boleh sapu sahaja, boleh buat senjata keris, tidak memerlukan akan api. Nabi Daud boleh menundukkan akan besi, ya, yakni sehingga besi boleh jadi cair. Sebab itulah boleh buat baju besi. Padahal ketika itu mana ada kelang buat maknanya baju besi. Tetapi Nabi Daud, ya, menggunakan ilmu yang Tuhan Allah berikan sebagai mukjizat kepada beliau. Kemudian daripada itu, yang mana ayat seterusnya disebutkan dalam ayat tadi, maka hendaklah mereka yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah kerana Allah telah memberikan kurnia kepada mereka dua beranak, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Yang kemudian daripada itu, di dalam sejarah disebutkan seorang khalifah Islam, ya, dalam kerajaan Bani Umayyah, iaitu Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal kesalihan beliau, yang mana beliau telah menulis surat kepada orang yang di bawah kepimpinan beliau, yakni apabila Allah anugerahkan nikmat maka hendaklah bersyukur, kerana nikmat syukur itu lebih nilainya di sisi Allah daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, kemudian negeri Mekah ditakluki Fathul Mekah, kemudian daripada itu maka beliau telah pergi menakluki kota Mekah, di mana di kiri kanan jalan menunggu orang-orang apalah gamaknya hukuman Muhammad kepada kita, kerana kita menyebabkan beliau sampai meninggalkan kota Mekah yang beliau cintai. Tetapi Nabi Muhammad tidak bertindak membalas dendam dengan unta yang bernama Al-Qaswa. Beliau tunduk kerana rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri akan nikmat Allah, sehingga sampailah, ya, beliau tunduk ketengkuk akan binatang apa nama dia yang beliau jadikan sebagai dijadikan sebagai kenderaan untuk masuk ke kota Mekah. Demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Dan kita lihat dalam ayat yang saya baca tadi, yang mana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, yang mana sampai ke satu tempat, iaitu lembah daripada tempat tinggal, iaitu tempat tinggal semut-semut. Maka semut telah berkata, hendaklah kamu semua masuk ke dalam sarang supaya tidak dipijak oleh Sulaiman dan juga tenteranya, kerana mereka tidak menyedari. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah kerana dapat memahami. Sebab itulah tentera Nabi Sulaiman bukan sekadar daripada golongan manusia, malah golongan jin boleh dijadikan sebagai tentera. Dan kemudian daripada itu, burung juga dijadikan sebagai tentera oleh Nabi Allah Sulaiman. Yang mana kemudian daripada itu, burung, kalau kita lihat, burung belatuk, burung bayan, ya, yang mana burung-burung ini kesemuanya dapat dipaham oleh Nabi Sulaiman akan tutur bahasanya. Ya, di India sana diceritakan suatu ketika yang mana seorang yang dapat memahami ataupun dapat mengetahui jenis-jenis burung sampai 1000 burung, boleh diketahui beliau mendapat iaitu title sebagai profesor. Hanya dapat mengetahui jenis burung
burung-burung bila dia mula bertelur dan sebagainya, supaya dianugerahkan kepada beliau seorang yang berkelebihan, iaitu profesor. Maka kalau kita lihat kenapa Nabi Sulaiman memerlukan jenis-jenis burung, sampai kepada hari ini pun orang-orang Arab di sana masih menggunakan burung untuk berburu. Ya, Nabi Sulaiman memerlukan akan burung belatuk sebab burung belatuk ini matanya boleh cerah sampai 2-3 meter ke dalam tanah, boleh dia mengetahui sama ada air ataupun tidak. Jadi pentingnya Nabi Sulaiman apabila berjalan, yakni memerlukan akan burung sebab tentera kehabisan air, maka burung belatuk itulah yang digunakan untuk nak menyelidik di manakah kedapatan yakni air untuk dijadikan sebagai minuman. Jadi fahamlah kita di sini, tentera Nabi Allah Sulaiman bukan sekadar daripada yakni manusia, malah jin pun dijadikan sebagai tentera. Jadi kita maklum di sini jin sangat diperlukan juga, yakni membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan besar sehingga dia membuat akan periuk, yang mana periuk-periuk dipergunakan untuk askar yang ratusan ribu ramainya. Periuk sentiasa dijarang air di sana kerana untuk kegunaan akan para tentera. Kemudian daripada itu diceritakan Nabi Allah Sulaiman AS meninggal dunia ketika dia memanduri akan jin sedang membuat yakni bangunan Baitul Maqdis. Jadi fahamlah kita di sini bahawasanya ya, tentera daripada Nabi Allah Sulaiman bukan hanya sekadar daripada golongan manusia, malah jin dan juga burung-burung. Burung kita kata bagaimana, apakah pentingnya? Burung juga penting sebab dia boleh menampar dengan sayapnya dan boleh memetuk akan mata daripada musuh sehingga mereka tidak nampak. Kemudian daripada itu, kita masuk kepada ayat yang kita baca tadi. Ya Yahya khuzil kitab biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, pegang teguh oleh kamu akan kitab ini. Maksud daripada pegang teguh, kata ulama, ialah hendaklah dikaji, diselidik dan dibaca serta diamalkan isi kandungan. Maksud kitab di dalam ayat ini ialah kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian daripada itu menjadi warisan pula kepada nabi-nabi yang tinggal di belakang, termasuklah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Pegang oleh kamu sungguh-sungguh artinya kaji, selidik dan diamalkan hukumnya. Padahal ketika itu Nabi Allah Yahya masih lagi waktu kecil, mungkin dalam umur 7-8 tahun. Ya, Tuhan Allah telah anugerahkan kepada beliau hikmat, iaitu dapat memahami akan kitab yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Musa. Pernahlah suatu ketika, yakni kawan-kawan yang seumur dengannya mengajak dia bermain, lalu Nabi Allah Yahya dengan lembut memberikan jawapan bahawasanya beliau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan tujuan untuk bermain. Begitulah maknanya kelebihan keistimewaan, yakni putera kepada Nabi Allah Zakaria. Kemudian daripada itu wahananam min ladunna, dan hikmat yang langsung datang daripada kami. Hikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Yahya, sedangkan dia pada waktu kecil lagi sudah dapat memahami akan isi kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah dan kebersihan. Bersih bukan artinya bersih tubuh badan, tetapi kebersihan jiwa beliau dan menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa barram biwalidayhi, dan dia berbakti kepada dua orang ibu bapaknya. Yakni walaupun masih kecil lagi,
tetapi Nabi Allah Yahya alaihissalam telah berbakti kepada dua orang ibu bapaknya dan tidaklah dia termasuk daripada orang yang jabbar dan juga orang yang melakukan maksiat, yakni tidak sombong. Sebenarnya, kalau kita membuat penyelidikan yang mana anak yang dilahirkan apatah lagi anak itu anak yang tunggal. Kalau silap didikan, maka dia akan jadi sombong dan boleh mendatangkan akan kedukecitaan kepada dua orang ibu bapaknya. Baik itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata dalam satu hadis, al-waladu samaratul qalbi. Bermula anak itu adalah buah hati. Hadis orang Melayu kata anak itu buah hati pengarang jantung. Itu orang Melayu punya hadis Nabi. Bukan hadis Nabi, hadis kita buat sendiri. Nabi kata anak buah hati. Orang Melayu kata buah hati pengarang jantung. Tetapi wa innahu mujbinah. Anak itu juga yang boleh mendatangkan akan, yakni mujbinah, disebutkan mujbinah artinya duka cita. Anak menimbulkan menjadi duka cita. Kenapa? Mujbinah artinya ialah penakut, bukan duka cita. Kenapa disebutkan menimbulkan penakut anak? Berapa banyak orang yang nak mengerjakan akan perkara-perkara yang besar, tetapi disebabkan oleh anak, takut anak itu nanti kelak bagaimana keadaan kalau dia meninggal dunia. Sebagai Syahid Syed Qutb memperjuangkan kebenaran di negeri Mesir sampai beliau dihukum gantung. Kalaulah orang yang takut mempunyai anak, sudah tentulah kalau aku meninggal bagaimana anakku nanti kelak. Sebab itulah nak mengerjakan kerjaan besar adalah takut. Mujbinah artinya timbul perasaan takut. Yang kedua, kata Nabi, anak juga menimbulkan mubhilah, iaitu bakhil, kedekut. Anak juga kadang-kadang boleh menjadi sebab seorang itu jadi kedekut. Kenapa tidaknya? Kalau aku banyak berderma nanti kelak, maka anak aku akan jadi susah. Maka sebab itulah salah seorang daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sakit kuat didatangi oleh khalifah, iaitu Uthman bin Affan. Maka beliau bertanya, apakah kamu hendak pertolongan daripadaku kerana kamu mempunyai anak? Lalu beliau, sahabat Nabi yang sakit tadi, berkata, aku tidak memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Kerana apa? Aku sudah ajar kepada anakku, kalau kiranya aku meninggal, dia tidak akan jadi papa kedana, iaitu surah Waqiah. Yakni diamalkan surah Waqiah, insya-Allah ta'ala rezeki akan melimpah ruah, maka tidak akan jadi papa kedana. Maka sahabat Nabi tadi memberikan jaminan kiranya seseorang mengamalkan surah Waqiah. Kemudian selain daripada itu, kalau kita amalkan hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 pada waktu pagi 7 kali dan 7 pada waktu petang, insya-Allah taala rezeki Tuhan Allah akan berikan dan dia tidak akan menjadi bapa kedana. Jadi kita faham Nabi sebut tadi anak boleh menjadi sebab seorang itu kedekut. Yang ketiga, anak boleh menjadi sebab seseorang itu muhzinah, artinya duka cita. Mana tidak duka cita? Kalau yang berjaya, maka kita akan gembiralah melihat anak kita berjaya. Tetapi kalau yang tidak berjaya, apatah lagi kalau anak itu menjadi seorang penagih heroin, morfin dan juga ganja, misal kata, sudah tentulah menimbulkan rasa kedukecitaan. Kalau anak itu berjaya, maka gembiralah. Ada orang yang tidak jemu-jemu cerita kelebihan anak binanya sampai orang lain dah jadi jemu jelak dengar
namun dia tetap cerita bab kelebihan anak pinak dia. Anak yang seorang masih belajar di luar negeri, anak yang sulung sudah bekerja makan gaji besar, jadi pegawai itu pegawai ini, orang lain dah jemu jelak, namun dia tetap bercerita hal kelebihan anak dia. Saya masih teringat semasa saya sekolah dulu, ya, yang mana salah seorang daripada guru akademik saya semasa saya belajar di Kelang dulu, cikgu saya datang saja, dia duduk atas meja, bukan duduk atas kursi, duduk atas meja terus duduk. Dia juntai kaki, goyang kaki, kemudian dia cerita kelebihan anak dia. Sehingga anak-anak murid lain berbisik sama sendiri, sampai 2 siri duduk cerita kelebihan anak. Jadi orang lain dah jemu, tak usahkan orang tua. Yang mana anak murid sendiri pun jadi jemu kalau dengar cerita, menceritakan kelebihan anak sendiri. Jadi itu orang dia. Kalau anak berjaya, kita cukup gembira. Tapi kalau anak yang kita katakan membawa kedukecitaan kepada kita, maka timbullah rasa yang tidak senang hati kita. Itulah Nabi menyatakan, ya, al-waladu samaratul qalbi, muhzinah, mubhilah, muhzinah. Yang mana anak itu boleh menimbulkan rasa ketakutan, menimbulkan rasa bakhil dan menimbulkan rasa duka cita. Tetapi di sini yang mana ya Nabi Allah Yahya anak kepada Nabi Allah Zakaria, yang mana beliau iaitu menyenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam Al-Quran. Ya, cerita dalam Al-Quran, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah suatu ketika ditanya orang, siapakah orang yang paling alim? Siapakah orang yang paling pandai? Lalu Nabi Musa alaihissalam memberi jawapan, akulah orangnya paling pandai, paling alim. Apakah salah Nabi Musa memberikan jawapan demikian? Sudah tentulah pada kita beliau tidak salah. Sebab apa? Beliau adalah seorang Nabi. Sudah tentulah tidak ada seorang pun yang melebihi pada ketika itu kelebihan Nabi Allah Musa. Dan beliau tahu beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Orang yang bertanya, maka beliau pun jawablah demikian. Maka sebab itulah jawapan daripada Nabi Musa itu tidak menjadi salah. Tetapi pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada kesalahan. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa supaya mencari guru. Lalu Nabi Musa pun pergilah cari guru dan keluar daripada tempat tadi. Kemudian daripada itu Tuhan Allah cerita kat kita, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Fa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhid bi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam surah Kahfi. Ya. Ayat yang dimulakan daripada ayat yang ke-65, 66, 67 surah Kahfi, yang artinya fawajada 'abdan min ibadina, apabila Nabi Allah Musa mencari, lalu ditemuinya lah seorang daripada hamba kami, yang mana hamba kami itu telah kami anugerahkan, ya, yang telah kami anugerahkan, artinya rahmat yang langsung datang daripada kami, dan ilmu kami ajarkan kepadanya yang langsung datang daripada kami. Nabi Allah Musa berkata, bolehkah aku ikut kamu dengan syarat kamu ajar kepadaku akan ilmu yang diajarkan kepada kamu? Lalu Tok Guru berkata,
kamu tidak akan dapat menahan sabar kalau kamu jadikan guru. Lalu Nabi Allah Musa berkata, kamu akan dapati aku akan sabar dan aku tidak akan ingkar kepada kamu. Lalu Tok Guru berkata, kalau kamu jadikan aku guru, janganlah kamu tanya akan sesuatu apa yang aku akan buat. Ya, janganlah kamu tanya sehingga penjelasan akan daripadaku. Kemudian daripada itu, kalau kita lihat di sini, ulama-ulama tafsir memperbahaskan siapakah guru yang dimaksudkan. Ada yang mengatakan guru yang disebutkan itu ialah Khaidir. Khaidir ini dalam bahasa Arab ialah hijau. Nabi Allah Khaidir, kata setengah Nabi, kata setengah Aulia Allah. Tapi ada pula yang mengatakan Khaidir itu adalah jin. Sehingga ada orang yang berkata Nabi Allah Khaidir itu sampai sekarang ini masih lagi ada. Tapi sudah tentulah kita tidak boleh terima. Yang mana tidak ada orang yang umur sepanjang itu. Tetapi ulama mengatakan ada yang mengatakan sampai hari ini masih lagi ada Nabi Khaidir. Wallahu alam. Baik itulah kita baca tafsir Zilal Quran oleh Asy-Syahid Said Qutb mengatakan dalam tafsir beliau tidak sebut akan orang yang dikatakan diberikan oleh Allah hikmat iaitu ma'rifah itu di dalam tafsir beliau. Dia tak sebut nama Nabi Allah Khaidir ke orang itu ataupun tidak. Sebab pada beliau Quran tidak menyebutkan siapakah dia itu. Cuma Tuhan Allah beri yang mana orang itu memiliki akan ma'rifah, kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila Nabi Musa sendiri yang dianugerahkan oleh Allah pengetahuan, bila bertemu saja dengan Nabi Khaidir tadi, maka beliau tahulah inilah orang yang dimaksudkan oleh Allah untuk dicari. Maka sekarang dia bertemulah Tok Guru yang cadang akan membimbing dia. Jadi sama ada Nabi Khaidir yang memiliki akan ilmu yang sangat tinggi, apatah lagi juga Nabi Musa AS, memang beliau juga seorang Nabi, maka kedua-dua kenal mengenali di antara satu dengan yang lain, yang dikatakan dalam kaedah ilmu, orang belajar ilmu tasawuf, nurun ala nurin, yakni cahaya di atas cahaya. Kedua-dua mengenal. Nabi Musa kenal itulah dia tu guru yang akan mengajar dia, dan yang mana Nabi Khaidir kenal bahawa yang mana Nabi Musa itu adalah seorang utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau kenal pula sifat Nabi Musa itu yang mudah sangat timbul kemarahan dia, sehingga suatu ketika yang mana dia dengan abangnya Nabi Allah Harun sampai dipegang oleh Nabi Musa kerana kemarahan dia, janggut Nabi Allah Harun kerana kemarahan dia. Tetapi mudah pula turun akan dia punya kemarahan dia atau temperature kemarahan dia. Kemudian daripada itu, maka pantalaqa hatta iza raqiba bis safinati haraqaha. Lalu keduanya pun berjalan. Apabila berjalan sampailah naik, dah kita sebutkan tadi Nabi Musa telah menerima akan pemakluman daripada Nabi Khaidir, kalau dia membuat sesuatu jangan ditegur, jangan ditanya. Lalu keduanya pun naiklah akan perahu ataupun sampan ataupun kapal. Hatta iza, apabila keduanya pun telah naik as-safinah, yakni kapal, haraqaha, lalu dibocorkan dia. Tu guru bocorkan perahu yang dinaiki. Lalu Nabi Musa kata, atuqiku ahlaha, apakah kamu bocorkan akan perahu ini padahal boleh menenggelamkan akan isi dalam kapal ini sendiri. Lalu alam aqul lakum, bukankah aku dah kata kepada kamu, jangan kamu tegur apa yang aku buat.
Lalu Nabi Musa meminta maaf. Ya, kiranya hendaklah kamu maafkan kesalahan aku kerana kelupaan aku. Pantalaqa hatta idza laqiya ghulaman. Berjalan terus. Bila sampai satu tempat bertemu seorang anak kecil. Faqatalah, maka dibunuh pula oleh Nabi Khidir, budak kecil itu. Lalu Nabi Musa yang memang mudah sangat, dia tidak senang melihat perbuatan orang yang salah, dia pun kata, Aqatal nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah kamu bunuh seorang anak kecil yang mana dia tidak bersalah bukan kerana sebab dia bunuh orang lain? Maka aku dah kata kat kamu, kamu tidak akan dapat sabar menahan diri dengan aku. Lalu diceritakan ayat yang seterusnya di dalam surah Kahfi, yang mana kata daripada Nabi Allah Khidir, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minina fahashina ayurhikahuma tughyana wa kufra faradna yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Adapun anak kecil yang aku bunuh tadi, di mana kedua orang ibu bapaknya adalah orang yang saleh, yang mana kita khawatir, yang mana dia mendorong kedua ibu bapaknya, yakni dalam keadaan kesusahan dan kederhakaan dan kekufuran kepada Allah. Sebab itulah kita mahu supaya digantikan oleh Tuhan keduanya akan anak yang lain, yang mana menimbulkan perhubungan yakni kekeluargaan. Jadi kata setengah ulama, Nabi Khidir bunuh anak kecil itu, ibu kepada anak itu sedang mengandung. Kemudian daripada itu melahirkan anak, maka Tuhan Allah ganti dengan anak yang beriman, yang saleh. Jadi nampak tak daripada cerita yang kita ceritakan ini, bahawasanya memang ada terjadi bukan hanya pada zaman Nabi Musa AS dahulu, tetapi sampai kepada hari ini memang ada anak yang mangkak. Kata orang Banjar, mangkak ni maknanya anak yang dididik dengan cara yang manja sehingga timbullah kesombongan kepada dia. Apatah lagi anak itu anak tunggal. Maka terjadinya pada zaman dahulu, bukan dahulu sahaja, mungkin sampai kepada hari ini. Jadi Allah ceritakan yang demikian. Allah sebut di sini, wassalamun alayya yauma wulida. Selamat sejahtera pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal dunia dan pada hari dia dibangkitkan nanti kelak. Jadi nampak tak pada kita di sini, yang mana hari ia dilahirkan kita maklum ibunya adalah seorang yang mandul pada mulanya, tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala maka ibunya telah melahirkan akan dia. Kemudian daripada itu selamat sejahtera kepadanya pada hari kematian dia. Kita maklum yang mana Nabi Allah Yahya AS ini mati dipancung lehernya. Yang mana suatu ketika Maharaja Herodos adalah seorang raja yang mana berkahwin dengan seorang perempuan. Kemudian daripada itu perempuan itu mempunyai anak perempuan kecil, tapi lama-kelamaan dibela, maka dia pun besar, dan anak perempuan itu adalah anak perempuan yang sungguh cantik. Maka Herodos telah cinta kasih dengan anak tiri dia, dan dia nak menjadikan anak tirinya sebagai isteri. Kemudian daripada itu diminta fatwa kepada Nabi Yahya. Sudah tentulah Nabi Yahya mengeluarkan hukum syariat bahawasanya haram seorang mengahwini anak tiri. Tetapi Herodos cinta dengan anak tiri dia. Anak tiri dia pun berkenan pula untuk jadikan bapa tirinya itu sebagai suami. Lalu anak tirinya pun meminta kepada bapa tirinya, kalau benarlah bapa tirinya cinta dan sayang kepadanya, maka
Nabi Allah Yahya itu hendaklah dipotong lehernya. Ya, kalau zaman sekarang mungkinlah kita katakan, ya, dia tidak panggil Nabi, dia panggil Tok Guru, bunuh saja Tok Guru itu. Dan hendaklah diletak di dalam talam emas, kemudian hendaklah dihidangkan kepada dia. Anak tiri kepada Maharaja Herodos itu namanya ialah Seloma. Seloma kata, "Tuanku, kalau benar cinta dengan Patih, maka bunuhlah Tok Guru itu." Dan kepalanya diletak di atas talam emas dan dihidangkan kepadanya. Lalu Maharaja Herodos memang dia cinta kasih dengan anak tirinya untuk dijadikan sebagai isteri. Ya, dipenjaralah Nabi Yahya. Di dalam penjara datanglah, maknanya sebagai orang suruhan daripada Maharaja Herodos, suruh tarik balik hukum, iaitu hukum haram kahwin dengan anak tiri, supaya mengeluarkan hukum halal. Namun Nabi Yahya tetap dengan hukum syariat yang datang daripada Allah. Lalu ketika itulah dipancung leher Nabi Allah Yahya dan diletak di atas talam emas dan dihidangkan kepada Herodos dan juga kepada Seloma, padahal mereka sedang berkasih-kasihan di dalam bilik. Ya, itulah sebab Tuhan Allah sebut seketika dia telah, yakni yauma yamut, ketika hari kematian dia, dan seketika dia dibangkitkan. Kita maklum hari dibangkitkan Nabi Allah Yahya dalam keadaan beliau telah mati syahid kerana mempertahankan akan hukum. Inilah, ya, kejadian yang berlaku kematian kepada Nabi Allah Yahya, iaitu dipancung oleh Maharaja Herodos. Kemudian daripada itu wazkur fil kitab Maryam, dan ingatlah oleh kamu di dalam kitab, yakni kitab Al-Quran, perihal yaitu Maryam yang telah mengasingkan diri daripada ahli keluarganya ke sebelah timur. Kita maklum Maryam ini adalah anak kepada Imran. Imran bukan bapa kepada Nabi Allah Musa, sebab orang dulu memang suka memberi nama orang-orang alim, orang-orang yang terdahulu. Sebab itulah nama bapa Nabi Musa pun Imran juga, ya. Tetapi di sini bukan maknanya Maryam dengan Nabi Musa itu adik-beradik, tidak sekali-kali. Dia adalah sangat jauh di antara Siti Maryam dengan Nabi Allah Musa. Ketika mana dia mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada ahli keluarganya ke tempat sebelah timur. Artinya dia tinggalkan ahli keluarganya, membawa diri, mengasingkan diri, bersunyi-sunyi diri untuk melakukan ibadat. Inilah gamaknya yang ditiru oleh pencinta akan agama Nabi Allah Isa alaihissalam. Sebab itulah kita maklum di dalam agama Nasrani adanya Fadri. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan pula ialah Nan. Nan itu adalah perempuan. Di antara Padri dan juga di antara Nan ini, mereka dilarang untuk berkahwin. Orang perempuan, Nan tidak boleh bersuami. Padri pula tidak boleh beristeri. Jadi kalau kita lihat ajaran yang mereka pegang ini adalah menyalahi akan naluri sifat semula jadi manusia. Sebab kita tidak boleh nak lawan naluri semula jadi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Orang laki-laki pasti nak kepada perempuan dan perempuan nak kepada laki-laki. Tetapi mereka telah menyalahi akan sunnah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah terjadi sesuatu yang sulit. Hubungan di antara yang dikatakan Padri konon tidak beristeri, padahal hakikatnya mereka telah melakukan satu perbuatan yang tersembunyi. Demikian jugalah Nan tadi. Tuhan Allah cerita di sini, fattahadat min dunihim hijaban, lalu
Siti Maryam pun buatlah satu tempat yang melindungkan diri daripada sampai jangan diganggu oleh orang. Baik itu saya kata tadi pencinta daripada agama iaitu Nabi Isa AS, iaitu mereka telah mengasingkan diri dan buat satu tempat dan tempat berlindung. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami kirim kepadanya, yakni kepada Maryam, ruhana, yakni ruh kami. Arti ruh di sini ialah malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran kadang-kadang disebut Ruhul Amin, kadang-kadang disebut Ruhul Kudus, artinya malaikat Jibril. Dalam ayat ini disebut Ruhana. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah kirim kepada Siti Maryam, yakni malaikat Jibril, patamassala, menyerupai laha baginya, bagi Siti Maryam, basyaran sawiya, seorang laki-laki yang tampan. Artinya dalam pada Siti Maryam bersunyi-sunyi diri di dalam tempat persembunyian dia, tempat dia melahirkan diri daripada keluarganya, buat tempat berlindung, jangan sampai orang ganggu. Tiba-tiba tercogat seorang laki-laki muda yang tampan. Ya, datang seorang laki-laki yang tampan, patamassala, yakni menyerupa sebagai seorang laki-laki yang tampan. Maka Siti Maryam kata, qalat inni a'udzu birrahman, aku berlindung dengan Tuhan yang pemurah daripada kamu, andai kata kamu orang yang bertakwa. Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui cerita Siti Maryam. Baik, rasanya cukup sekadar ini dahulu. Dan saya nak buka pertanyaan, siapa ingin bertanya. Ya, kesempatan seperti inilah boleh dicurahkan apa jua yang ingin ditanya kepada saya, insya-Allah saya akan beri jawapan. Baik. Siapa di antaranya ingin bertanya, silakan. Sama ada perempuan ataupun tuan-tuan. Sila. Buat kuliah ni sebenarnya, kalau kat universiti pun kita belajar, ia tak lebih daripada 1 jam. Ya, sama ada tu guru yang mengajar itu cukup istimewa, berilmu, apatah lagi orang yang tidak berilmu macam saya ni, sudah tentulah mendatangkan kejemuan. Maka sebab itulah kat universiti pun profesor beri ceramah syarahan tak lebih daripada 1 jam. Ini beri masa pada saya sampai 1 jam setengah. 1 jam setengah ni, 2 jam pun boleh, tetapi ceramah umum. Tu guru tu maknanya ceramah Maulid Rasul ke, ya Isra' Mi'raj ke, Ma'al Hijrah ke, insya-Allah. Sebab apa? Saya dulu sampai ke Pulau Pinang, ke Kedah, ke Pahang, masa saya sihat lah. Hari ini orang bimbing kita bagaimana nak pergi jauh. Memang kadang sampai 2 jam setengah kita beri ceramah. Ya, itu makna ceramah umum sebagai yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau pengajian rupa ini kita bersambung, maka timbul jemu jelak pada kita nanti kelak. Apatah lagi saya dah sebut tadi, tok guru itu macam saya ini yang tidak berapa banyak ilmu. Yang banyak ilmu pun, kalau ibarat makan, saya beri contoh lah, kita dah kenyang, makan tu cukup istimewa, nasi berani dengan masak merah lah kita katakan, dihadangkan pada kita. Kita dah kenyang, orang hidangkan, makanlah. Lama-lama kita jadi marah sudah dia. Walaupun makan itu sedap, tetapi oleh kerana kita dah kenyang. Jadi begitulah juga kita mengaji ini. Walaupun kita katakan tok guru yang berilmu, tetapi oleh kerana dah bosan kita, mungkin akan timbullah kemarahan kita. Jadi sebab itulah saya buka pada hadirin semua, siapa di antara yang ingin bertanya. Baik, sama ada hukum dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak sempat berbakti kepada ibu saya kerana saya
ibu saya berumur dalam 9 tahun, ibu saya meninggal. Jadi macam mana saya nak berbakti kepada ibu saya, Ustaz? Sekian, Ustaz. Apa soalan dia, Dik? Semasa saya kecil, umur 9 tahun, ibu saya meninggal dunia. Isteri dah meninggal. Ibu saya. Ibu, ya. Jadi saya tak sempat berbakti kepada ibu saya. Jadi apa bentuk saya supaya berbakti ke ibu saya? Karena saya masa kecil dia sudah meninggal. Sekian, Ustaz. Baik. Saya teringat lagi 5-6 tahun yang telah lalu, seorang itu dia sakit sudah 10 tahun. 10 tahun dia sakit. Kemudian daripada itu, maka dia punya ahli waris pun datanglah bertemu dengan saya. Kemudian daripada itu, maka dimintalah saya datang untuk melihat orang yang sakit dah 10 tahun, terlantar di atas katil. Kemudian daripada itu, apabila saya datang, maka saya pun bertanyalah dengan ahli waris. Maknanya apa sebab dia sakit. Kemudian dia beritahu yang mana dia yang sakit ini dahulu mempunyai ibu yang mana dia sangat-sangat derhaka dengan ibu dia. Dia main sepak terjang macam anak dia pula. Anak kita pun kita tidak lakukan nak main sepak terjang. Tapi dia ni sepak terjang dengan mak dia sendiri. Kemudian daripada itu, maka tiba-tiba 5-6 tahun dia sudah berumur 60 tahun, maka dia sakit. Sampai umur dah 70 tahun lebih dalam keadaan masih sakit. Artinya 10 tahun dia sakit. Jadi sahabat tadi pun saya beritahu apa yang patut dibuat Ustaz sekarang ni. Jadi saya kata, apakah dia masih boleh lagi membaca ayat-ayat Al-Quran sebagainya? Masih lagi boleh Ustaz, kata dia. Maka saya katakan bahawasanya hendaklah dia membanyakkan sedekah untuk kedua orang ibu bapa, apatah lagi ibu dia sendiri. Jadi ini saya beri contoh orang yang derhaka, apatah lagi seperti Tuhan rasanya Tuhan tidak akan seperti itu, maka sudah tentulah untuk membalas jasa dia. Sehingga ada satu hadis menceritakan seorang 40 tahun ibu dia dikendong dia. Saya teringat semasa saya duduk di di Kupu Gajah Dalam tu, satu orang rumah dia tak jauh dengan surau. Ibu dia dikendong dia. Tiap-tiap petang kalau pergi kat surau dia kendong dia. Jadi Nabi cerita, satu kali engkau tendang ibu engkau dalam perut tak terbalas oleh kamu. Apatah lagi kiranya kalau orang derhaka. Jadi sahabat tadi kendong mak dia, saya terfikir Allah hebat betul lah, aku pun tak mampu nak buat macam ini dengan ibu aku. Tapi sahabat tadi dia kendong 3-4 rantai daripada rumah dia pergi ke surau. Jadi itu sebagai kita katakan tadi timbal balik untuk buat baik dengan ibu. Jadi itulah yang kalau mampu maka banyakkanlah bersedekah apa yang patut. Selain daripada kita mampu bersedekah yang dikatakan Fatihah, Qul Allah dan sebagainya sudah ibu meninggal dunia, kalau kita mempunyai harta benda yang banyak, kita wakafkan harta benda kita untukkan untuk ibu bapa kita. Wallahu alam. Itulah yang jawapan yang mampu saya berikan. Saya beri contoh juga tadi. Baik, siapa lagi di antaranya? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, tadi kita ada cerita tentang surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ada 96 ayat. Jadi ayat yang berapa yang Ustaz suruhkan untuk kita amalkan? Adakah keseluruhan ayat atau ada ayat-ayat tertentu saja? Kalau memang saya seorang termasuk di antara yang hafiz Quran. Jadi kalau saya baca memang
Satu hari kadang-kadang sampai 3-4 kali. Sebab apa, tengah duduk pun baca surah Waqiah dalam masa 2-3-4 minit dah habis. Jadi keseluruhan ayat itu dibaca. Tapi kalau nak pendek, saya sebut tadi, hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka baca itu 7 kali pada waktu pagi dan 7 pada waktu petang. Itu dia, itu paling pendek ayat untuk kita amalkan. 7 kali dan 7 kali petang. Dalam surah Al-Ma'idah, ya. Itu dia. Baik, siapa di antara lagi muslimah? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tadi ada Ustaz katakan bahawa Maryam tu dia bersunyi dahulu, dan lepas tu baru malaikat Jibril, Allah utuskan malaikat Jibril. Jadi boleh Ustaz terangkan sikit mengapa sebelum malaikat Jibril datang diutuskan ke bertemu dengan Maryam ini, dia telah bersunyi dahulu? Adakah dia tahu dah yang Jibril tu akan datang ataupun dia tu akan mengandung? Maknanya ayat yang akan datang kita akan bicara. Sebenarnya dia tidak tahu yang dia akan mengandung, memang jelaslah dia tidak tahu yang dia akan mengandung. Sesudah malaikat Jibril datang, barulah dia tahu yang dia akan mengandung. Sebab apa? Belum ada tanda-tanda pada ketika itu. Ayat akan datang, kita akan bicara nanti insya-Allah taala. Baik. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Dah terbukti bahawa anak dan harta adalah ujian buat kita. Jadi kalau boleh Ustaz bagilah sikit panduan untuk ibu-ibu kami ni untuk mendidik anak-anak lah. Dan kata memanglah anak-anak ni ujian buat kita kan. Kita sayang macam Ustaz kata pengarang jantung. Sayang anak-anak yang lahir pada perut kita kan. Kalau boleh kita nak jadi anak-anak itu anak yang beriman. Yang akan mendoakan kita bila kita dah tak ada nanti. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Sebab itulah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau, ibunya telah menyatakan semasa dalam kandungan lagi, yang mana beliau telah mendidik akan anak dia di dalam kandungan. Maka sebab itulah, ya, kalau sekiranya ya ibu-ibu atau bapa-bapa sendiri inginkan anak itu anak yang bijak, maka hendaklah ya, seketika mengandung membaca surah Luqman. Ya, surah Luqman itu maknanya untuk nak jadikan anak itu anak yang insya-Allah taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kurnia kebijaksanaan. Selain daripada itu, memang hubungan di antara suami isteri ini memang yang kita kata orang lain tidak akan mengetahui melainkan orang bersuami beristeri. Sebab itulah atur cara ya, Imam Abu Hanifah ketika mengambil uduk, seketika ambil uduk sebelah kanan apa bacaan dia, sebelah kiri apa bacaan dia. Mana niat di dalam hati itu ketika mengambil uduk. Maka saya nak sebutkan di sini pun sebab itulah orang bersuami isteri ada atur cara. Walaupun Tuhan Allah sebut makna kamu, isteri kamu itu adalah pakaian kamu, tapi pakai pakaian pun nak kena cara juga. Ya, maknanya macam kita naik motosikal lah, kita pakai biasanya yang ditutup bukan butang di depan, maknanya butang di belakang. Kalau naik motosikal kan orang letak maknanya di belakang butang itu. Jadi itu peraturan, kalau mengikut peraturan adalah tak betul. Maka hendaklah kita pakai pakaian itu sebagaimana kita pakai pakaian yang biasa. Jadi saya tak fahamlah sendiri orang bersuami beristeri
pun ada atur cara sendiri. Walaupun kita katakan isteri itu ada pakaian suami, suami itu adalah pakai isteri, tetapi ada atur caranya tersendiri. Wallahu alam. Nak kena ada peraturan sendiri. Nak jadi anak itu selain daripada doa kita pagi, petang, siang, malam dan usaha kita, ya, barulah berhasil yang dikatakan anak yang soleh ataupun yang solehah. Wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد